perasan apa-apa yang berbeza untuk video kali ni. Ya, tempat baru, studio baru guys. So, studio ni dalam dalam proses lagi. Aku nak tambah banyak benda lagi, aku tak tambah. And actually memang kosong lagi. Dari segi audio pun aku tak letak lagi soundproof, dia punya panel, acoustic form semua tu. Tapi tak apa, untuk video kali ni guys, aku nak review kat korang sebuah drone daripada DJI, which is Mavic 3. Aku rasa baru yang minggu lepas ataupun yang video yang lepas aku dah review pasal DJI Action 2. And aku cakap at the end of the video tu, maybe aku nak review drone. Hope we can collaborate in the next collaboration, in the next item. Maybe drone. Boom. Video drone ni kita akan ada banyak video, maybe 2 ataupun 3 video yang aku akan buat untuk DJI Mavic 3 ni. Pasal test dia punya range, distance apa semua tu aku akan buat in another video, okay? So sebelum tu jom kita tengok DJI Mavic 3 ni dia ada berapa jenis. Actually dia ada 2 jenis guys. Yang biasa punya, which is DJI Mavic 3 and DJI Mavic 3 Cine. So aku tak nak pergi detail sangat dekat dia punya unboxing, sebabnya aku pun dah unboxing dah pun. Kau boleh tengok dah kat depan aku ni dia punya drone, dia punya controller, dia punya bateri, semua. Tapi jomlah kita go through sikit apa yang ada dekat dalam dia punya kotak. So first of all, kau boleh tengok dia punya kotak ni yang aku dapat ni, which is yang Fly More Combo punya. So Fly More Combo kau akan dapat ni lah. Dia ada drone, dia ada 3 bateri, dia ada controller and dia ada ND filter, and of course dia ada sekali dengan dia punya carry case guys. Ni dia punya bag actually. So first thing, kau boleh tengok kat sini dia tulis DJI kat sini, and dia punya quality memang premium. Dia punya bag ni boleh jadikan orang cakap sling bag, ataupun kau nak jadikan as a backpack pun boleh juga. Okay, ni dia punya bag guys. Bag ni bukan je boleh bawa macam ni, tapi dia boleh buat sling bag juga macam aku cakap tadi, and dia boleh buat backpack pula. So macam mana nak transferkan dia? First kita buka dia punya ni. So once kau buka, dekat belakang ni kau boleh buka balik untuk jadikan dia as a backpack. Nampak ni dia punya backpack. Sambungkan dia punya clip ni. And then sebelah lagi, yang ni kita klik kat sini. Satu lagi kita klik kat sini. Dan ready. Dah boleh jadi as a backpack. So dekat dalam ni kan dia memang dah secure dah. Kalau korang buka ni baru korang boleh ambil korang punya drone ke apa-apa yang kat dalam. Dia punya compartment memang dah sediakan dah untuk setiap device. Contohnya dekat drone ada dekat sini, dia punya controller kat sini. Ni dekat zip ni kau boleh letak dia punya ND filter. Ni dia punya ND filter, so kau boleh letak kat sini. Kat bawah ni compartment untuk bateri, and this one untuk controller actually. Controller letak kat situ. Kat atas ni ada lagi lebih lah extra untuk korang letak apa-apa kan. Okay guys, jom kita straight to the point dekat dia punya drone. So kat sini dia punya, orang cakap dia punya cover ni kan, lens cover ni dengan dia punya pemegang drone ni, aku rasa ni memang secure lah. Dia punya propeller ataupun dia punya sayap ni dah takkan keluar dah, sebabnya memang secure kat sini. Sebab kat sini dia ada magnetic. Kat sini dia ada tulis DJI. So how to open, just tarik je, keluarkan. Lepas tu kat sini kau dah boleh tengok dah dia punya kamera. Dia punya kamera ada 2 guys kat sini. For the first time kat mana-mana drone memang tak ada lagi 2 kamera. Kat sini ada 2 kamera. Yang ni dia punya main kamera, and yang ni dia punya zoom kamera. Dia punya kamera ni ada 20 megapiksel, and dekat zoom kamera ni dia boleh zoom up to 28x. Maksudnya 28 kali zoom. Kalau macam sekarang ni jarak yang macam jauh macam ni, and dia punya ketinggian yang macam tinggi macam ni, memang aku tak boleh nak baca dia punya signboard tu tulis apa. Okay, kita akan tekan 1x ni. Okay, so ni 1x, 2x, okay ni 4x. Kau boleh tengok kat situ, tekan sini untuk fokus. Still tak nampak clear lagi. Tekan lagi 7x, dah nampak dah dia punya signboard tu macam mana. Okay, so 7x, kita tekan lagi 14x, still dah nampak clear dah, clear imaging. 14x and 28x memang clear. Dia walaupun dia macam pixelated sikit, tapi aku still boleh baca apa yang dia tulis dekat dia punya signboard tu. So back to 1x. Kita recap balik. 1x, 2x, 4x, 7x, 14x, 28x. Sebelum ni aku pakai DJI Mavic Mini. So memang dia punya perbezaan agak kontra lah, dari segi dia punya size, dari segi dia punya performance, dia punya quality video. Aku sentuh hawas agak dari segi dia punya quality ni. Kita tak tengok lagi dia punya drone ni macam mana dekat bahagian luaran kan. So ni lah dia punya drone. Of course akan ada 4 sayap. Mana ada drone ada 1 sayap tu, itu helikopter nama dia. Kat sini dia ada macam air ventilation. Kau boleh tengok kat sini untuk pengudaraan. Memang dia akan bunyi, dia akan orang cakap dia akan keluarkan bunyi kipas sebab dia nak sejukkan this drone.
Tapi sepanjang aku fly kan, sepanjang aku fly tu maksudnya dah lama dah aku receive drone ni, and aku dah fly untuk beberapa fly dah aku dah fly. Dia tak ada masalah isu ataupun overheat isu lagi. Even aku fly dekat tengah-tengah panas pun kan, aku return, aku landingkan drone ni, aku pegang kat bahagian atas ni, tak panas. Kalau kau boleh dengar, kau dengar ni, dia tak panas. Tapi dia ada enjin dia. Dengar. So drone ni boleh operate dekat suhu yang ekstrim sejuk and ekstrim panas. Dia punya temperature tu dalam range negative 10 degree Celsius up to 40 degree Celsius. And look at this guys. Ni dia punya bahagian bateri lah. So macam mana nak buka dia punya bateri, just tekan ni je. Tekan ni, tarik and keluarkan dia punya bateri. Dekat sini dia ada dia punya sensor juga. Drone ni atas, bawah, kiri, kanan, sekeliling dia ada sensor. So tak perlu risau kalau kau nak fly dekat tempat-tempat yang crowded ataupun tempat-tempat yang ada banyak halangan ke pokok ke kan. Dia akan automatically avoid that obstacle lah. Tengok kat sini drone ni dia ada banyak sensor. Kalau kau tengok kat sini, dekat belakang dia ada sensor, dekat atas ni dia ada sensor, dekat depan dia ada sensor, and dekat bawah pun dia ada sensor. So memang secure. Jom kita try. Aku akan try dekat dinding ni kan, dinding rumah ni. Nak tengok dia boleh elak tak dia punya obstacle tu. So untuk setting kat sini, kau tekan kat sini, lepas tu pergi dekat safety tu, dia ada tulis kat situ obstacle avoidance action. Kau nak dia buat apa? Sama ada nak dia bypass ni dia akan elakkan lah. Contohnya ada pokok kan, dia akan elakkan pokok tu tapi dia akan teruskan fly. Kalau brake ni, dia akan brake, dia akan stop. Aku nak cuba fly ke depan. Okay, kalau aku ke depan, dia tak langgar. See, dia tak langgar. Drone tu dia tak akan langgar. Padahal aku dah ke depan kan dah. Aku dah habis dah. Dia tak akan langgar. Ke tepi pula. Okay, kat situ ada cermin. Dia boleh recognize juga. Ada cermin. Dia tak akan langgar. Walaupun aku dah ke kiri dah. Yang warna merah ni dekat skrin ni maksudnya dia punya halangan dah. Kalau aku cuba ke depan, dia akan merah kat bahagian depan. Okay, kita cuba ke belakang pula. Sebab kat belakang tu ada dinding kan. Still tak gerak guys. Controller aku still tak gerak. Aku ke belakang, dia tak gerak. Kita ke depan. Kita ke depan, dia slow and dia akan stop bila ada halangan. So ke kiri pun sama, dia akan stop. Tapi kalau ke kanan, nampak laju. Dia punya bateri ni untuk first time kan. Kalau kau beli for the first time, kau tekan dia memang takkan keluar display dekat sini dah. Dia punya lampu LED tu. Tapi aku recommend untuk korang charge bila korang perlu je. Bila kau nak fly je, korang charge dia punya bateri ni. Takut dia jadi macam overcharge ataupun ada bateri, ada power yang berlebihan dekat sini, boleh kembung ke masalah dia punya bateri lah. Tapi I'm not sure lah untuk Mavic 3 ni ada lagi ke masalah tu, sebabnya dia punya harga pun dah upgrade lebih-lebih lagi untuk yang sini version punya. So berat dia kan, DJI claim dia punya berat ni lebih kurang 900 gram sahaja, ataupun lagi tepat 895 gram. Yang ni untuk yang Mavic 3 ni kan, kalau kau nak pergi fly, lepas tu kau terlupa lah nak beli ataupun nak bawa sekali memory card tu, micro SD card, kau tak perlu risau sebab dia dah ada internal storage yang berkapasiti 8GB sahaja. Just untuk emergency lah, bukannya untuk kau nak fly semua footage kau nak letak dalam dia punya internal memory tu, bukan. Tapi untuk yang Mavic 3 sini punya, dia punya internal storage tu bukan 8GB guys. Dia memang beza, dia punya perbezaan gap antara 8GB dengan 1TB. So 1TB internal storage kau tak perlu, aku rasa kau tak perlu lagi guna micro SD card. Memang cukup, memang puas. And untuk flight time DJI Mavic 3 ni kan, dia boleh terbang, dia punya flight time lama mana, dia boleh flight sampai 46 minit. So satu bateri ni kan, satu bateri ni 46 minit. Kalau 3 bateri aku rasa memang lebih daripada puas lah. Kat sini aku fly dengan menggunakan satu bateri saja. Aku rasa semua footage aku dah dapat dah. Aku dah boleh cover semua footage yang aku nak. Let's go pasal dia punya kamera pula guys. Look at the kamera lah. Dia punya kamera ni, kamera ada dua, memang nice. Dia ada sediakan juga dengan ND filter. Aku lupa nak cakap tadi, dia ada ND filter juga dalam bag dia. Bila masa kita nak pakai dia punya ND filter, which is yang macam sekarang ni. Sekarang ni kau boleh tengok memang panas kat luar. So kita perlukan ND filter. Dia ada 4 jenis ND filter. ND4, ND8, ND16, ND32. Sekarang ni kalau tengok macam dia macam overexpose kan. So ND ni function dia untuk nak bagi dia fokus dekat, dia umpamanya macam korang punya glass lah, sunglass. So function ND ni untuk korang nak kekalkan dia punya shutter speed ataupun dia punya aperture tu. Cara nak caburkan, kau just pulas je dia punya kamera ni. Bukan pulas dia punya kamera, pulaskan dia punya lens kamera ni. Dia punya bekas cover lens tu, dia punya ND. Ya, kau tengoklah video ni. Kau just pulaskan je benda tu and masukkan dia punya ND filter tu and ketatkan
then it's secure kat situ. So bila korang perlu gunakan ND filter ni kan, time korang tengah shoot tengah-tengah panas ataupun tengah-tengah terang ke, kau nak maintainkan dia punya shutter speed tu ataupun dia punya aperture tu, kau bolehlah guna dia punya ND ni. Depends atas dia punya type of ND lah. Okay, let's say sekarang ni kita nak shoot, aku nak shoot aku punya setting which is 30 frame per second. So dia punya shutter akan jadi double the frame rate lah. So bila aku set pada 60, dia punya nampak, dia punya awan ni nampak macam terang kan. Aku akan try fly dulu. Korang tengok dia punya comparison antara pasang ND and tak pasang dia punya ND. Aku akan cuba untuk set dia punya aperture to kalau aku turunkan f2.8, tengok dia akan jadi memang terang guys. So aku akan fly dulu, kita tengok dia punya perbezaan. Sekarang ni kau tengok memang dia tak nampak detail langsung dari segi awan apa semua, memang putih je semua benda kat sini. Ni tak pasang dia punya ND. Okay, sekarang ni aku dah pasang ND 16 kat sini. Aku akan flykan dulu. Sekarang ni kau dah boleh tengok dia punya perbezaan. Setting yang sama aku guna which is dia punya aperture f7.1 and dia punya shutter speed which is 60. So sama je, kau boleh tengok sini dia punya perbezaan. Aku akan letakkan comparison side by side dia punya video without ND and with ND. Kita akan test dari segi dia punya footage guys. So record. Kita akan go. Kat sini kau boleh tengok dia punya shutter speed tu tak ada nampak macam fake sangat. Dia punya shutter speed tu tak ada rasa macam tinggi sangat sebab aku dah set dah dia punya shutter speed pada 60 frame per second je. So ni kau perlukan dia punya ND lah. Ni lah function dia punya ND tu. And macam aku cakap tadi, dia punya kamera ni boleh shoot up to 20 megapixel photo. Untuk video pula dia boleh shoot up to 5.1K at 50 frame per second. Tapi kalau kau nak shoot 4K, dia boleh pergi up to 120 frame per second. So dia punya frame per second tu ada banyak actually. Dia ada 24 frame per second, 25 frame per second, 48 frame per second, 30 frame per second, ada 50 frame per second, 60 frame per second, and 120 frame per second, and up to 200 frame per second untuk 1080p juga. So memang banyak dia punya frame rate tu, kau boleh pilih depends atas kesesuaian shoot apa yang kau nak shootkan tu. Dia punya format kan, untuk yang cine version kau boleh guna Apple ProRes 622HQ dia punya codec. Tapi untuk yang cine yang bukan yang cine version, yang Mavic 3 ni je, dia ada D-Log. So sesuai juga untuk kalau nak color grade ke apa ke. Tapi kalau kau nak guna yang standard pun okey juga, tak ada masalah. Tu dia punya kelebihan yang ada pada variant drone ni lah, antara Mavic 3 dengan Mavic 3 Cine. Dari segi dia punya distance, dia boleh pergi sampai 15 km. So can you imagine 15 km? Aku rasa memang sangat-sangatlah jauh. Even 5 km pun aku rasa memang dah cukup dah untuk aku nak cover aku punya footage. Tapi 15 km it's quite far and memang boleh survive lah. Aku lupa nak sentuh pasal dia punya controller guys. Controller ni kan, dari segi dia punya connection ni kan, dia memang okey, memang tak ada masalah. Setakat ni aku fly memang tak ada masalah nak dibandingkan dengan DJI Mavic Mini yang aku pakai sebelum ni. Tapi bila aku dah upgrade ke DJI Mavic 3 ni, memang aku experience flight tu aku rasa memang puas hati, memang berbaloi. Dari segi dia punya kamera zoom tu, aku boleh katakan okey je lah. Dia kalau kita tengok kat sini kan, makin jauh korang zoom, dia punya quality tu jadi makin blur and lagi nampak macam distort, nampak macam noise kat situ sebab dia menggunakan hybrid zoom. Kat sini dari segi dia punya zoom ni aku boleh guna untuk sikit je, aku tak boleh nak pergi jauh sangat. Dia lagi jauh korang zoom, lagi distort ataupun lagi blur dia punya gambar tu. Tapi kalau korang nak zoom just sekadar nak baca perkataan, contohnya perkataan dekat lori tu kan, aku nak baca, aku rasa tak ada masalah, still boleh baca lagi, still clear imaging lagi, tak ada masalah. And actually macam aku cakap tadi, aku dapat drone ni awal, so ada orang cakap a few update lagi yang coming soon, yang akan datang, yang dia akan update lah, yang korang kena upgrade firmware. Dia ada Active Track 5.0, lepas tu dia ada Master Shot and dia ada Quick Transfer. So Quick Transfer ni maksudnya kau boleh transfer gambar-gambar, footage korang semua dalam phone korang without on this device. Active Track 5.0 ni dia akan track korang punya pergerakan yang lagi better lah. And dari segi Master Shot, yang ni sesuai untuk kalau macam korang nak pergi travel ke kan, nak shoot diri korang tapi tak ada drone pilot yang nak tolong shootkan korang, memang sesuai untuk Master Shot ni. So aku excited juga nak tunggu dia punya update macam mana, dari segi dia punya performance macam mana kan. Tapi so far aku dah memang puas hati dah dari segi dia punya performance untuk DJI Mavic 3 ni. So tu je guys review daripada aku pasal DJI Mavic 3 ni. Thank you so much to DJI Malaysia for sponsoring this video and bagi aku this drone. Thank you so much. This is the big achievement for me actually. Thank you for this opportunity and hope we can collaborate in the next video. Aku tak nak cakap lah brand barang apa kan, nanti orang cakap macam minta pula. Tapi kalau nak bagi boleh je. Come.
So to you guys, thank you so much for watching. Thank you so much for staying pada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Bye.